Baiklah, kita bertemu lagi dalam transisi sains tahun 1. Anak-anak dah sedia ke untuk pelajaran kali ini? Bagus. Baiklah, murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari satu lagi kemahiran proses sains, iaitu kemahiran mengelas. Masih ingat lagi KPS yang dipelajari dalam tajuk yang lepas? Apa ya? Betul, KPS memerhati. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita hendaklah baca doa sebelum mula belajar supaya dipermudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu. Baiklah, sama-sama ikut dengan cikgu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Objektif pembelajaran kamu pada hari ini ialah di akhir kelas nanti kamu dapat menggunakan kemahiran proses sains memerhati dan mengelas dalam aktiviti yang dijalankan. Kriteria kejayaan: pertama, kamu boleh mengenal pasti tempat tinggal haiwan. Yang kedua, kamu dapat mengenal pasti objek yang dapat ditarik dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, membanding dan membezakan benda hidup. Dan yang keempat, mengenal pasti bentuk muka bumi. Aktiviti sains 1. Memerihalkan tempat perlindungan haiwan. Mari sama-sama kita saksikan dan nyanyikan lagu Tempat Perlindungan Haiwan ini. Jom. Bolehkah murid-murid nyatakan haiwan dan tempat perlindungan yang terdapat di dalam lagu tadi? Ya, mari ikut bersama dengan cikgu. Burung tinggal di sarang. Ayam tinggal di reban. Lembu
tinggal di kandang. Siput tinggal di celah batu. Ikan tinggal di dalam air. Monyet tinggal di atas pokok. Tupai tinggal di dalam lubang pokok. Kelawar di dalam gua. Aktiviti Sains 2, mengenal pasti objek yang boleh dan tidak boleh ditarik oleh magnet. Jom kita dengar bersama dengan Cikgu Di. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita bersama dengan Cikgu Di. Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Murid-murid tahu tak apa itu magnet? Ya, betul. Magnet ialah sekeping logam yang boleh menarik besi atau keluli seperti paku dan klip kertas. Magnet juga mempunyai dua kutub yang berbeza. Satu kutub utara dan satu lagi kutub selatan. Magnet ini boleh menarik ataupun menolak satu sama lain. Contohnya, apabila dua kutub magnet yang berlainan didekatkan, magnet akan saling menarik. Tetapi, apabila dua kutub magnet yang sama didekatkan, magnet akan saling menolak. Inilah dia tarikan magnet. Sebab itulah ada objek yang boleh melekat dan tidak boleh melekat dengan magnet. Contohnya, klip kertas, sudu besi dan paku boleh melekat dengan magnet. Tetapi buku, tuala dan pensel tidak boleh melekat dengan magnet. Ini kerana klip kertas, sudu besi dan paku ialah bahan magnet. Manakala buku, tuala dan pensel pula ialah bahan bukan magnet. Okey, dapatkah murid-murid kenal pasti objek yang boleh ditarik dan yang tidak boleh ditarik oleh magnet dalam video tadi? Sekarang cikgu mahu kamu jawab aktiviti pengkelasan objek berikut di dalam buku tulis masing-masing. Bina jadual pengkelasan seperti yang cikgu berikan. Aktiviti sains ketiga, membanding dan membezakan benda hidup. Benda hidup terdiri daripada manusia, haiwan dan tumbuhan. Benda hidup memiliki ketinggian dan saiz yang berbeza. Contoh, ada pokok yang tinggi dan ada pokok yang rendah. Ikan ada yang bersaiz besar dan ada yang bersaiz kecil. Aktiviti sains 4, mengenal pasti bentuk muka bumi. Pernahkah kamu melihat bentuk muka bumi seperti dalam gambar ini? Bolehkah kamu kenal pasti bentuk muka bumi berikut?
Yang mana satukah bukit, sungai, tebing tinggi, pantai, tasik dan gunung? Baiklah, mari sama-sama kita menjawabnya. Yang pertama, gunung. Kedua, pantai. Ketiga, sungai. Keempat, tasik. Kelima, tebing tinggi. Dan yang terakhir, bukit. Baiklah, murid-murid, untuk aktiviti modul merujuk kepada modul transisi MGB muka surat 51 hingga 54. Cikgu nak kamu ikuti arahan yang diberikan dan selesaikan. Setelah siap, muat naik tugasan ke dalam borang yang disediakan mengikut kelas masing-masing. Baiklah murid-murid. So, kesimpulan untuk aktiviti kita pada hari ini ialah yang pertama, haiwan tinggal atau berlindung di tempat yang berbeza. Aktiviti kedua, bukan semua objek boleh ditarik oleh magnet. Yang ketiga, benda hidup terdiri daripada manusia, haiwan dan tumbuhan yang mempunyai pelbagai saiz dan ketinggian. Dan yang terakhir ialah bumi terdiri daripada pelbagai bentuk muka bumi, iaitu gunung, pantai, laut, bukit, sungai, tebing tinggi, tasik dan sebagainya. Baiklah murid-murid, terima kasih kerana mengikuti kelas sains bersama cikgu. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.